Sidang penonton yang saya hormati sekalian, anda bersama saya sekali lagi dalam Muqaddimah Ajrumiyah bersama Quran Arab. Dalam episod yang lepas, kita telah sama-sama membincangkan tentang ciri-ciri isim, iaitu apakah tanda-tanda yang boleh kita gunakan untuk mengenal pasti isim. Dalam episod kali ini, insya-Allah saya akan mengupaskan matan seterusnya, iaitu Qala Ibnu Ajurrum wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'id ta'nis as-sakinah. Ibnu Ajurrum menyebutkan dalam matan ini bahawa tanda-tanda atau ciri-ciri fi'il itu ada 4. Yang pertama adalah qad, kedua sin, ketiga sawfa, dan yang terakhir adalah ta'at-ta'nis as-sakinah. Di mana isim fi'il juga mempunyai tanda-tanda yang kita boleh gunakannya sebagai ciri-ciri untuk mengenali fi'il. Yang pertama adalah qad. Pertama sekali, sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut mengenai ciri-ciri fi'il, saya suka untuk membahagikan ciri-ciri ini kepada dua jenis pembahagian. Yang pertama dari segi kedudukan, iaitu sebelum fi'il ataupun selepas fi'il. Qad, sin, sawfa dan ta'nis as-sakinah, antara yang 4 ini ada yang kedudukannya berada sebelum fi'il, iaitu qad, sin dan sawfa. Manakala tanda yang berada selepas fi'il adalah, ataupun yang bersambung selepas fi'il adalah ta'nis as-sakinah. Pembahagian yang kedua adalah kedudukannya dalam fi'il apa? Fi'il madhi atau mudhari'. Ada setengah tanda ini yang hanya berada di fi'il madhi sahaja, iaitu ta'nis as-sakinah. Dia adalah tanda yang khusus untuk fi'il madhi. Manakala tanda yang khusus untuk fi'il mudhari' adalah sin dan sawfa. Dan ada juga yang hadir dalam kedua-dua fi'il, iaitu madhi dan mudhari', iaitu qad. Baiklah, kita terus ke setiap satu daripada ciri-ciri ini. Yang pertama sekali, qad. Apa makna qad? Qad, seperti mana yang saya sebutkan, ia masuk kepada kedua-dua jenis fi'il, iaitu fi'il madhi dan mudhari'. Dan apabila ia masuk dalam fi'il madhi, ia membawa maksud penegasan. Antara maksudnya adalah penegasan. Contohnya kita dengar setiap kali solat, qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Qamat adalah fi'il madhi, telah berdiri. Di sini membawa maksud penegasan. Solat telah pun didirikan. Solat telah pun didirikan, untuk menegaskan bahawa waktu solat telah tiba. Dan qad juga boleh memasuki fi'il mudhari' dan dia membawa maksud yang berlainan sama sekali daripada qad dan fi'il madhi, iaitu yang membawa maksud barangkali, kemungkinan. Contohnya, orang tanya kepada saya, hal anta tadhhab ila al-madrasah? Adakah kamu akan pergi ke sekolah? Saya menjawab, qad adhhab. Qad adhhab bermaksud saya mungkin pergi, mungkin tidak. Jadi itulah perbezaannya dari segi makna, hanya dengan berbeza kedudukannya pada fi'il madhi atau mudhari'. Kemudian perkataan seterusnya adalah, atau ciri seterusnya adalah sin dan sawfa. Saya suka untuk merangkumkan kedua-duanya dalam kumpulan yang sama, kerana kedua-duanya membawa maksud yang hampir sama. Sin dan sawfa membawa maksud akan. Namun para ulama nahwu berbeza pendapat antara madrasah Basriyah dan Kufiyah. Ulama madrasah Basriyah mengatakan sin dan sawfa berbeza maksudnya dari sudut masa. Mereka mengatakan bahawa sin adalah akan dalam tempoh masa yang sangat dekat. Sawfa pula membawa maksud akan, tetapi ia membawa maksud jangka masa yang lebih panjang. Namun ulama madrasah Kufiyah berpendapat bahawa tidak ada perbezaan antara kedua kata ini. Contoh sin yang bermaksud akan adalah saya zahabu ilal masjid. Maksud dia akan pergi ke masjid dalam masa yang terdekat. Contoh sawfa pula adalah seperti sawfa yanzilul matar. Sawfa yanzilul matar.
ya, hujan akan turun. Saya ingin mengaitkan kembali fi'il, tanda-tanda fi'il ini kepada maksud fi'il yang kita telah bincangkan dalam episod yang lepas. Fi'il antara ciri-cirinya adalah ia menunjukkan maksud masa. Jadi sin dan saufa ini hanya adalah tanda-tanda yang hanya memasuki fi'il kerana apa? Kerana ia mengandungi unsur masa. Kita tidak boleh mengatakan sayar, akan kereta. Saya akan kereta. Dari sudut bahasa Melayu pun dia tidak boleh diterima. Kerana isim, seperti yang kita telah sebutkan, dia tidak membawa maksud masa. Tanda yang terakhir adalah ta' at-ta'nis as-sakinah. Ta' at-ta'nis as-sakinah adalah dhamir muannas yang memasuki fi'il madhi. Ini untuk menunjukkan bahawa kata kerja itu adalah dilakukan oleh subjek yang muannas, bukan muzakkar. Contohnya adalah qatafat Fatimatu az-Zahra. Qatafat Fatimatu az-Zahra. Fatimah telah memetik bunga itu. Qatafat, ta di sini merujuk kepada Fatimah, kerana Fatimah adalah subjek, itu orang yang melakukan perbuatan memetik. Jika yang memetik itu adalah lelaki, kita katakan qatafa. Qatafa sahaja. Namun begitu, bukan semua ciri-ciri yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum ini akan kita dapati dalam teks-teks yang kita baca. Jika kita membaca teks Al-Quran, hadis atau sebagainya, kita akan dapati terdapat fi'il-fi'il yang tidak didahului atau diakhiri dengan tanda-tanda ini. Ibnu Ajurum ketika mengumpulkan keempat-empat ciri ini, beliau hanya menumpukan kepada aspek lafaz, yang itu yang boleh dilihat pada perkataan tersebut. Namun terdapat juga tanda-tanda lain yang kita boleh kenal pasti dari sudut makna. Contohnya yang menunjukkan makna perintah bagi fi'il amar. Contoh bila saya katakan idhab. Idhab, tanda fi'ilnya adalah dia menunjukkan maksud perintah. Kerana isim dan harf tidak boleh mendukung makna perintah. Begitu juga dengan tanda fi'il mudhari' seperti yadhhabu, tadhhabu, nadhhabu dan sebagainya. Tandanya adalah dengan melihat kepada huruf yang hadir pada sebelum fi'il mudhari', iaitu huruf mudhara'ah, dan juga tanda-tanda lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum dalam matan Ajrumiyah. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama mempraktikkan ciri-ciri fi'il dalam Quran Arab, dan kita akan lihat bagaimana fi'il itu dapat dikenal pasti. Kita mulakan dengan tanda yang pertama. Saya suka untuk memilih surah At-Tin, iaitu sebuah surah daripada Juz' Amma. Dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, untuk mengetahui terjemahannya, kita boleh tekan pada tafsir Ibnu Ar-Rahman bahasa Melayu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Jadi kata qad apabila memasuki fi'il madhi, dia membawa maksud penegasan, iaitu sesungguhnya. Dan itu bukan fokus saya. Fokus saya adalah pada perkataan qad yang menjadi tanda bahawa perkataan selepasnya adalah fi'il. Jadi untuk memahami Al-Quran, kita perlu memahami setiap perkataan itu secara berasingan. Quran Arab mempunyai ciri keistimewaan ini, di mana setiap perkataan diasingkan mengikut golongan kata. Jika kita lihat perkataan khalaqna ini, dia sebenarnya mengandungi dua perkataan, walaupun dia kelihatan pada zahirnya satu perkataan. Okay? Kita tekan pada fi'il. Jadi khalaqa sahaja adalah fi'il. Kita tekan pada khalaqa, kita lihat bagaimana keadaan bentuk asalnya. Khalaqa, dia adalah fi'il. Manakala na di sini adalah isim. Jadi khalaqa adalah fi'il. Tandanya apa? Tandanya adalah dia didahului oleh qad. Itu bagi contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sin. Sin, seperti mana yang saya sebutkan, dia membawa maksud akan. Kita dapat lihat contoh ini atau tanda ini dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat yang ke-18. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanad'u az-zabaniyah. Sanad'u az-zabaniyah maksudnya dalam menurut tafsir Ibnu Ar-Rahman, kami pula akan
memanggil malaikat zabaniyah untuk menyiksanya. Jadi di sini maksud sa adalah akan. Kami pula akan. Sa apabila memasuki suatu perkataan, kita dapat kenal pasti bahawa perkataan selepasnya adalah fi'il. Okay, kita cuba tekan pada perkataan fi'il. Kita akan dapati bahawa sanad'u sini berwarna nad'u berwarna hijau, dan yang bermaksud bahawa nad'u adalah fi'il. Kita boleh tekan pada nad'u untuk melihat perincian maklumatnya. Okay, nad'u adalah fi'il, fi'il mudhari' dan seterusnya. Kemudian tanda yang seterusnya adalah saufa. Kataan saufa terdapat dalam surah, terdapat juga dalam juz' amma, iaitu dalam surah Takatsur. Saufa juga membawa masuk akan. Kita telah sebutkan bahawa saufa juga membawa masuk akan. Baiklah, saufa dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa kalla sawfa ta'lamun. Bermaksud, Sinan Ar-Rahman, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya. Ya? Okay, untuk terjemahan bahasa Melayu, kita boleh tekan pada bahasa Melayu. Okay, kita tekan pada perkataan saufa. Saufa bermaksud akan. Okay. Saufa di sini mendahului sebuah perkataan yang kita hendak pelajari, iaitu sama ada dia isim atau fi'il atau harf. Okay, menurut matan Ajrumiyah ini, saufa apabila saufa hanya akan hadir sebelum fi'il. Jadi kita lihat pada golongan kata, ta'lamun di sini adalah kata kerja. Ta'lamun adalah kata kerja yang bawa maksud, okay, kamu mengetahui. Okay, kamu mengetahui. Dan yang terakhir adalah ta'at-ta'nits as-sakinah. Ta'at-ta'nits as-sakinah boleh kita lihat dalam banyak surah, tapi saya ingin melihat pada contoh surah, iaitu surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'at adalah satu fi'il. Mengapa? Kerana ia disambung pada akhirnya dengan ta'. Ta' di sini adalah tanda bahawa ia adalah fi'il. Okay, kita lihat, cuba tekan pada golongan kata. Waqa'at adalah fi'il. Kita lihat, tekan pula pada perkataan ini untuk melihat maklumat secara terperinci mengenai waqa'at. Waqa'at di sini sarafnya adalah fi'il, alamat fi'il. Ini apa yang saya sebutkan, tanda fi'il. Okay, boleh dipilih dalam bahasa Melayu, melihat tanda fi'il, maksud tanda-tanda yang membezakannya dengan isim dan harf. Ta'-at-ta'nits as-sakinah. Ta'-at-ta'nits as-sakinah adalah huruf ta' yang bersama dengan huruf terakhir fi'il madhi sahaja. Ia digunakan untuk menunjukkan bahawa pelakunya adalah perempuan. Okay? Ataupun bukan perempuan, kita sebutkan sebagai feminin. Ini menunjukkan bahawa al-waqi'atu yang berakhir dengan ta' marbutah adalah sebuah perkataan feminin. Baiklah, sidang penonton yang saya hormati sekalian, walau bagaimanapun kita akan jumpa dalam Al-Quran, terdapat beberapa fi'il yang tidak disertai ataupun didahului dengan tanda-tanda ini. Okay, contohnya banyak, kita akan lihat dalam Al-Quran. Okay, contoh kita ambil surah Al-Waqi'ah ini sahaja. Okay, contohnya, kita dah tekan kepada kata kerja hijau. Okay, hijau. Yatufu. Terdapat beberapa perkataan dalam Al-Quran, fi'il, yang tidak dapat dikenali dengan 4 tanda ini. Jadi dalam Quran Arab, kami telah menyediakan beberapa tanda yang lain yang boleh digunakan untuk mengenal pasti fi'il. Yatufu tidak didahului oleh sa ataupun saufa ataupun qad, dan tidak juga diakhiri dengan ta'. Tetapi kita boleh lihat pada alamat al-fi'il dalam maklumat yang diberikan di bawah. Ia adalah fi'il kerana ia menerima huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah berarti 4 huruf yang
berada pada pangkal fi'il mudhari. Itu ya, alif, nun, ya dan ta. Okey, jadi dalam fi'il ini ya ini adalah tanda bahawa dia perkataan yatufu adalah fi'il, dan secara spesifiknya fi'il mudhari. Kita ambil beberapa contoh yang lain. Perkataan kul contohnya. Kul ditanda sebagai hijau menunjukkan bahawa dia fi'il, tetapi ia tidak disertai dengan mana-mana tanda yang 4 yang telah saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana untuk mengenal pasti? Pertama sekali, sudah pastinya dengan menekan kata kerja dan melihat pada warna hijau. Tapi itu tidak memadai untuk kita memahami tanda-tanda fi'il. Kita boleh tekan dan lihat. Okay, alamatul fi'il. Itu tanda fi'il. Okay, tanda fi'il di sini adalah ad-dilalah ala talab. Menunjukkan maksud perintah. Qul. Okay, qul maksudnya katakanlah. Okay, katakanlah di sini bermaksud perintah. Jadi hanya fi'il sahaja yang mempunyai unsur perintah. Kita tidak boleh memerintah seseorang dengan menggunakan isim ataupun harf. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita telah pun sama-sama mempraktikkan ciri-ciri fi'il dalam Quran I'rab melalui fungsi warna, maklumat nahu serta saraf. Jika anda berminat, jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkan Quran I'rab, dan mudah-mudahan dengan perisian yang baik ini anda akan dapat menerokai keindahan Al-Quran melalui bahasanya. Dan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.